Dalam sebuah hadis, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Inna as-samaa'a hattat wa haqqa laha an tahitta ma fiha mawdi'a arba'i asabi'i illa wa malakun wadi'una an jam'atahu sajidan lillah. Wallahu law ta'lamu ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira wa ma talazzattum bin nisa'i ala furashat wa la kharajtum ila sa'udat tajra'una ila Allah lawajidtu anni kuntu sajarah mu'bat atau kama qala riwayat Ibnu Majah hadis hasan. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna. Nabi kata, aku sumpah demi Allah bahwa aku nampak apa yang kamu tak nampak. Aku nampak. Mana-mana kamu tak nampak, aku nampak. Tak kira lah. Sama ada aku nampak syurga ke, apa yang ada dalam syurga, ataupun aku nampak neraka, bagaimana dalam keadaan neraka, dan apa bagaimana penghuni neraka. Dan aku nampak juga apa manusia yang telah diazab oleh Allah dalam kubur. Aku nampak. Nabi kata. Dan aku nampak juga tentang kekuasaan Allah. Apa yang Allah bagi kuasa kepada aku, dan apa yang Allah tunjukkan kuasa dia kepada aku. Aku nampak. Tapi mu tak nampak. Dalam sebuah hadis, ada kisah saya ayat dahulu tuan-tuan. Ketika mana Nabi berdakwah di Taif, Nabi pergi ke Taif, Nabi telah diserang oleh penduduk-penduduk Taif sehingga Nabi berdarah daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi nusuk, Nabi lari bersembunyi di celah-celah batu. Ketika itu Nabi mendongak ke langit, Nabi tengok di celah-celah langit itu ada kedengaran suara malaikat. Ketika itu malaikat kata kepada dia, "Malaka, apa yang terjadi padamu wahai Muhammad?" Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ala bi haula wa fa'alahu." Puak-puak Taif ni buat macam-macam kat aku ya malaikat. Dan mu pun tahu apa yang mereka buat kepada aku. Kata Jibril, "Atuhibbu an uriyaka ayat?" Wahai Muhammad, nak tak kalau aku tunjuk kepada kamu suatu kekuasaan Allah? Malaikat nak pujuk Nabi Muhammad supaya tenang, sabar menghadapi segala ujian Allah. Malaikat kata, "Atuhibbu an araka ayat?" Nak tak kalau aku nak tunjuk satu tanda-tanda kekuasaan Allah? Maka kata Nabi, "Na'am, hari ini tunjukkanlah kepada aku. Tunjuk kepada aku kekuasaan Allah." Maka malaikat kata, "Fanazara ila sajaratin min wara'i wadi." Malaikat kata, wahai Muhammad, mu tengok ke tak? Di sebelah sana tu ada sebatang pokok di sebelah wadi. Di sebelah tasik tu ada sebatang pokok yang besar. Mu tengok ke tak? Kata Jibril, "Adu'u tilka sajarah." Mu panggil pokok tu mari. Udu'u tilka sajarah. Wahai Muhammad, mu tengok pokok tu jauh sayuk di depan matamu, mu tengok, mu panggil pokok tu mari depan. Maka Nabi pada'aha, maka Nabi pun panggil, wahai pokok, mari sebentar. Faja'a tamshi hatta qamat baina yadai. Apabila Nabi kata gitu, pokok tu tubik daripada akar, dia ni jalan, gogak. Duduk depan Nabi, baina yadaihi, berada di depan betul di depan Nabi sekejap. Qala Jibril, lepas nak pokok mari duduk depan, Nabi tengok keagungnya Allah. Qala Jibril, kullaha fatarja. Kata kepada dia mula, wahai Muhammad, supaya dia balik tempat asal dia. Faqala Nabi, faraja'a hatta 'ada ila makaniha. Kalau Nabi kata balik semula, pokok tu jalan, balik ke tempat asal semula. Maka kata Nabi, hasbunallah, cukup. Wa ni'mal wakil. Cukuplah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahawa Allah ini Maha Kaya.
Baiklah tuan-tuan, apa yang Nabi royak kepada kita tentang alam kubur, tentang syurga, tentang neraka, itu adalah benar. Inna wa'dallahi haqqan wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wa kaunukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq. Doa dari sunat semai sunat tahajud. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Sesungguhnya berjumpa dengan Allah itu adalah benar. Sesungguhnya kata-kata Allah itu adalah benar. Al-Quran itu adalah benar. Wal jannatu haq, syurga itu benar, neraka itu benar. Nabi-nabi yang diutuskan itu adalah benar. Dan Muhammad itu adalah benar. Dan kiamat itu adalah benar. Semuanya benar. Kalau ni hak Nabi nampak belakang. Maka Nabi kata, inni arama la tarona. Aku nampak apa yang kamu tak nampak. Wa asma'u ma la tasma'u. Dan aku dengar mana-mana yang kamu tak dengar. Aku dengar bagaimana orang dalam kubur ni dia azab, merintih minta pertolongan. Aku dengar. Allah izinkan kepada aku. Allah izin kepada aku dapat dengar, tuan-tuan. Ada satu hadis, tuan-tuan, ketika mana Nabi berjalan di kawasan dua kubur, tiba-tiba Nabi terdengar dua kubur ni, salah satunya kubur orang yang meminta pertolongan daripada orang yang ada atas, agar dia tidak diazab oleh Allah. Itu salah seorangnya yang membuai air kecing tanpa berhati-hati. Sebab itu, tuan-tuan, benda kecil, tuan-tuan, tapi perkara besar di sisi Allah. Tuan-tuan, kita kecing ni, tuan-tuan, kena beringat. Kecing kena ingat. Jangan ambil air semaya lalu. Sama ada kita berdoa 3 kali, ataupun kita tekan di pundi air kecing kita, ataupun kita berjalan 20 langkah. Jangan lepas kecing tu ambil air semaya lalu. Jangan. Dia akan terubik ke mana-mana. Sebab tu saya semaya, tuan-tuan. Semua di mana-mana saya semaya, mesti saya akan jumpa sebelah kita tu bau hacing. Tak tahu mana sebelah kiri ke sebelah kanan, tapi bau hacing. Sebab apa? Kadang-kadang dia pakai spanduk, dia kecing, dia tidak berhati-hati. Letak dia di spanduk, ataupun di seluar dana, dia pakai air sok ke gulung. Itu semaya. Ataupun dia letak di kain, tak pakai spanduk. Letak air kecil ni, walaupun setitik pun dia akan bau kuat. Kita semaya tak ada guna. Kena azab. Walaupun semaya cukup, walaupun semua sempurna cukup, tapi oleh kerana air kecil tidak ambil cakna, menyebabkan air semaya tidak sah. Semaya tidak sah. Semaya ni payah, tuan-tuan. Dia ada sambungnya dalam hadis. Semaya ni payah, tuan-tuan. Satu benda yang paling payah dan paling berat. Tapi orang anggap bagi kita benda simple. Nabi dengar ketika mana, tuan-tuan, ketika mana dalam peperangan Badar, puak-puak Quraisy yang mati dalam peperangan Badar ni, lepas 3 hari Nabi pergi ziarah, dia dilempar ke bangkai-bangkai. Nabi duduk di tepi bangkai itu, Nabi kata, ang qad wajadna ma wa'adana rabbuka haqqan. Adakah kami mendapati bahawa janji Allah itu adalah benar untuk kami. Puak-puak mana orang Islam mati syahid, semua dapat syurga. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Adakah Tuhan kamu beri apa yang telah janji? Dalam surah Al-A'raf ayat 44. Bukan Nabi kata, Allah kata. Nabi dengar. Nabi bercakap dengan orang mati dalam kubur. Dan Allah izinkan ketika itu orang dalam kubur itu dengar, termasuklah Abu Jahal. Termasuklah Abu Jahal yang mati pada peperangan Badar. Dengar. Dan Nabi boleh dengar rayuan dia. Ini, tuan-tuan, apa yang Nabi kata, bahawasanya aku nampak dan aku dengar apa yang kamu tak nampak dan apa yang aku dengar. Ingat, mana kalau kita duk baca hadis ni, kalau duduk di azab dalam kubur ni begitu. Tak, kita jemaah kita ajili meninggal, kita pun tak. Pada saya ngajar malak kemarin, saya ngajar di Masjid Muabarakah. Isteri kepada Haji Halim jemaah kita juga meninggal dunia juga, isteri dia. Umur 79. Simple ya, tuan-tuan, orang mati ni, orang duduk mari dekat dengan masjid. Dia tak pernah duduk mari masjid dengan orang ngajar. Ruang masa dia tu habis masa di masjid. Saya tu kecik ngaji Halim, buat tahlil lah malam kemarin dulu. Dia kata, simple ya Ustaz. Saya tu kecik ngaji cucu-cucu ada. Dia suka. Saya dengan dia.
Tiba-tiba enggak. Dari masa 2 minit. Ada. Hari Jumaat. Pagi Jumaat. Tuan-tuan, ganjar orang mari semaya berjemaah. Orang mari dengan belajar ilmu. Mungkin dia mari kerana Allah. Dia tidak ada lain mari selain pada dia mari kerana Allah. Allah bagi ganjaran. Orang kalau mati molek ni tuan-tuan sempurna. Kita nak mati molek. Saya duk ngajar-ngajar ni nak mati molek. Ya? Nak mati molek lah tuan-tuan. Mari ni kerana nak mati molek. Terus mati tak molek. Terus mati dalam su'ul khatimah. Nak mati dalam husnul khatimah. Nah, tuan-tuan tak suruh sini lah tuan-tuan duk siang malam duk mari-mari duk dengar orang ngajar atau siapa dia ni. Ada ganjaran yang Tuhan akan bagi. Ada tuan-tuan. Percayalah. Inna wa'dallahi haqqa. Janji Allah itu adalah benar. Kemudian kita sambung hadis ni lagi. Nabi kata, Inna sama'a hattab. Langit di atas ni tuan-tuan. Dia merintih. Hidup merintih. Langit di atas duduk merintih. Kata dalam syarah hadis dalam riwayat Ibn Majah ni. Dia kata langit merintih ni seperti mana seorang unta. Bunyi. Setiap saat dan setiap detik. Langit atas ni duduk merintih. Bunyi. Kita tak nak bunyi tapi Nabi tahu. Sebab tu Nabi kata wa asma'u ma la tasma'u. Aku dengar langit sedang merintih setiap saat dan setiap detik. Langit duduk atas langit tu duduk berintih. Wa haqqalaha an tahitta ma fiha. Dan Nabi kata langit berhak untuk dia merintih. Kerana takutnya kepada Allah. Langit berhak untuk dia merintih, merayu merintih kepada Allah. Kerana akan takutnya akan kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia tak takut. Manusia tak takut. Lama tak takut dan mesti tahu masa mana mengarik. Antahitta ma fiha. Kemudian mawdi'uha arba'i asabi' illa wa malakun wadi'u jibhatahu sajidan lillah. Atas langit ni tuan-tuan tidak ada ruang angkasa yang kosong. Melainkan 4 jari. Tidak ada ruang kosong di langit ni melainkan 4 jari yang ada kosong. Setiap 4 jari. Kerana wa malakun wadihun jabhatuhu. Malaikat meletakkan dahi dia ni untuk sujud kepada Allah. Sajidan lillah. Kerana takutnya kepada Allah. Langit merintih bui leluai kepada malaikat untuk sujud di atas langit. Untuk nak besarkan keagungan Allah. Setiap 4 jari ya. Kalau kita atas masjid ni kita sujud. Berapa jari atas sorang dengan sorang. Malaikat ni besar tuan-tuan. Langit sebesar-besar langit ni, bumi dengan langit ni. Bumi satu yang nampak langit duk bend. Bumi ni tak cukup lagi orang sujud. Tapi di langit yang luah begitu bentang luah tu dipenuhi dengan dahi-dahi jibah. Dahi-dahi malaikat sajidan lillah. Segala sujud pada Allah. Takutnya kepada Allah. Manusia tu takut tuan-tuan. Manusia tu takut. Jemaah tu takut. Malam pagi jemaah tu aja dah dia. Takut. Bisa mana manusia ni. Dia takut tuan-tuan penuh masjid ni. Kalau konsep gegar waganza penuh. Konsep kilauan emas penuh. Nah. Bola penuh. Badminton penuh. Walaupun tekik beratur-atur. Tapi masjid percuma. Duduk dalam ekong. Duduk dalam kapet. Boleh guling, boleh bawa 3 bata, boleh tidur. Ada orang mari. Sebab apa manusia takut pada Allah? Jaga malaikat ni takut kepada Allah. Kemudian Nabi bersumpah. Wallah, lau ta'lamu ma'alam. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu. Kalaulah kamu ni Allah buka hijab. Allah buka mata-matamu. Allah buka linga popokmu ni. Sebagaimana aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Nescaya kamu akan banyak menangis dan kamu akan sedikit saja bertawa. Banyak menangis. Waktu Nabi Siti Aisyah apabila bangun pada tidur tengok Nabi duduk semaya. Nabi duduk semaya sunat qiyamul lail. Sehingga Nabi bekok dahi.
Aisyah kata cukuplah ya Rasulullah. Mu ni telah dijamin oleh Allah syurga. Apa mau amal ibadat kita mau lagi. Nabi kata aku tidak mau menjadi manusia yang tidak bersyukur. Walaupun Nabi sudah dijamin syurga. Utusan Allah, Habibullah, kekasih Allah. Tapi tetap lagi melakukan amal ibadat. Sebab dia nampak apa yang kita tak nampak. Nampak neraka lagu mana kedudukan. Nampak apa yang ada isi di dalam neraka. Apa yang ada dalam syurga. Tuan-tuan. Maka Nabi kata lagi, wa ma talazzabtum bin nisa'i ala furusyatun. Nabi kata, Nabi buat perumpamaan. Nabi buat perumpamaan. Wa ma talazzabtum ala nisa'u ala furusyat. Nescaya kamu tahu apa yang aku tahu. Kamu tahu dan apa yang aku tahu. Dan kamu dapat lihat apa yang aku lihat. Kamu dapat dengar apa yang aku dengar. Maka Nabi kata, wa ma talazzabtum bin nisa'i ala furusyat. Nescaya kamu tidak akan seronok semasa mana kamu duduk di dunia kamu atas hati. Kalau mu tahu bagaimana aku tahu. Ketika mana mu duduk atas lakimu atas hati duduk berseronok, pasal tu kalau mu tahu mu tak ada seronok duduk atas dunia. Pasti duduk di dunia. Takutnya kepada Allah. Nescaya pada masa tu la kharajtum ila sa'udat tajra'una ila Allah. Nescaya kamu akan kalau mu tahu mu akan tubik mu lari atas kaki bersama dengan binimu mu lopak mu akan gila kharajatum sa'udat ila sa'udat tajra'una ila Allah. Kamu akan lopak pergi di tengah-tengah jalan. Tajra'una ila Allah. Kamu akan minta keampunan kepada Allah. Apa yang telah kamu tinggalkan. Kalau sepatut kamu buat, kamu tak buat. Mu lopak ke atas jalan. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Banyak perkara aku tak buat. Aku telah tinggalkan. Aku nak buat ya Allah. Kalau aku tak pernah mari masjid, tak pernah mari jemaah. Aku nak buat ya Allah. Aku tak pernah dengar orang ngajar. Bukan suara dengar, mari dengar ngajar. Orang ngajar ni nak ilmu kita. Nak ilmu kita, tuan-tuan. Orang nak mari masjid kalau dia kuasa masjid, panggil sehari orang penceramah. So mari ngajar, so kita dapat ilmu. Sia kita. Kita tak boleh mari. Tuan-tuan. Mari. Saya tua saya tenang lah ni. Seminggu lah. Rutin saya tidur rumah dia. Malam majlis malam saya tak pergi makan malam dengan Dr. Basit. Habis saya kata pergi paling pergi motor. Lepas sudah mari satu saya topak pergi lagi. Mari mengajar. Sehingga takut dia mau nak ilmu. Bukan kerana bayar dia berapa. Haji, apa? Nak ilmu dia mu. Tapi dia mau tak semari ke dia mu. Rojok satu hal. Nak mari dua hal. Lepas tu nak urus supaya orang boleh dengar, orang faham. Tiga hal. Dia mu. Selambung. La kharajatum sa'udat tajra'una ila Allah. Minta ampun dengan Tuhan. Sebab banyak aku duduk sia-sia atas dunia, aku tak buat. Sepatut aku bersemaya, aku tak bersemaya. Sepatut aku dengar agama, majlis agama, sambut ilmu, aku tak buat. Sepatut aku sedekah, aku tak sedekah. Sepatut aku sedekah banyak, aku sedekah sikit. Sepatut aku buat baik, aku tak baik. Sepatut aku tak balas, aku balas. Sepatut aku tak kena korang, aku buat kena. Maka aku nak tukar balik. Tajra'una ila Allah, kembali kepada Allah. Maka kata perawi hadis ni, la waditu kuntu sajarah ukhbah. Kalaulah aku tahu begini, katanya perawi hadis ni, aku minta supaya Allah jadikan aku sebagai pokok yang terpotong. Aku tak sih jadi manusia, beratnya tanggungnya nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik Allah menjadikan aku pokok yang terputus. Enggak. Bukan pokok yang sempurna, bukan pokok bakal yang sempurna, ada saya, ada dahan, ada gunung. Kalau tu hewan jadi pokok tu sempurna, buat apa? Lebih baik aku jadi pokok daripada aku jadi manusia. Beratnya tanggungjawab kita dengan bagaimana. Tapi manusia wak main-main. Wak main-main. Allah bagi peluang kepada kita, tapi kita tidak ambil peluang yang baik. Tidak ambil peluang yang baik.
Tuhan tegakanlah. Semua saya nak ayatnya Tuhan kalau ada ni tegakanlah. Sampai ke akhir ayat. Minta dengan Allah, Allahumma sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kau tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Dia jadi sebuah bini ajaling. Ajaling mari mengajak dengar mengajar mari majmuk 5 waktu. Bawa bini dia aja. Bini dia meninggal dunia dulu dia. Umur 79. Tak ada sakit ke apa. Suka-suka Allah ambil. Mudah 2 minit 3 minit tak ada. Apa janji? Wajib. Apa janji? Konsisten. Wa amal ibadah. Jangan lupa amal ibadah. Kita nak bergalak atas dunia bergalak lah. Ada ruang masa. Tapi jangan lupa tanpa dan waktu kalau sepatutnya menghadap Allah, kita menghadap Allah. Ada tempoh dia kan. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu insya-Allah. Betul. Ada tempoh kita semaya. Kita tahu baik besok. Okey. Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma daripada Abdullah bin Mas'ud. Orang pakar dari bidang Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Abbas ni bin Abdul Muttalib, pok saudara Nabi, paman Nabi. Abdullah ni sepupu Nabi. Orang yang nampak malaikat 2 kali. Allah tunjuk ke dia, malaikat. Ayuh dia tak nampak, Abbas tak nampak, tapi dia nampak. Nabi tanya, nampak Allah? Itulah malaikat. Kita baca dah hadis dia semua, kita baca dah. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, Abdullah bin Abbas, dia kata, khasyafat syamsu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dulu, berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah. Khasyafat syamsu. Berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah. Berlaku gerhana. Kita pun banyak berlaku gerhana pun. Apabila berlaku saja gerhana, fasallah. Nabi pun semaya 2 rakaat, semaya sunat gerhana. Nabi semaya fasallah, Nabi semaya. Nabi angkat takbir, panggil semua para sahabat berlaku gerhana, panggil para sahabat. Sahabat pun kata-kata semaya, Allah mai gerhana. Dalam keadaan semaya, duduk dengan semaya ni, lepas sudah semaya, selesai semaya, qalu kata para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah. Sahabat tanya Nabi selepas sudah semaya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi doa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqami. Kami duduk belakang ya Rasulullah, tengok Rasulullah ni semaya ni, tengok dalam keadaan tangan tu tanawalta, duk terkapai-kapai. Tangan Rasulullah. Nabi duduk gini. Nabi semaya Allahu Akbar, supaya nak gerhana. Tanawalta. Kami nampak, duduk belakang ni nampak belakang. Bukan makmum. Tangan Nabi ni duduk mencapai, seolah-olah nak mencapai syai'an, sesuatu fi maqami, pada tempat dia semaya. Summa ra'ainaka dakaka. Summa, lepas saja Nabi kami tengok Rasulullah ni duduk tanawal, duduk tengok tangan duduk terkapai-kapai. Summa, selepas tu ra'ainaka dakaka. Kami nampak bagi dia Rasulullah ni dia kata undur ke depan, dia kata mari ke depan belakang. Undur ke depan, undur ke belakang, bukan undur ke depan, undur ke belakang. Dakak. Undur ke belakang. Nabi undur. Apa sebab? Apa pasal ya Rasulullah? Apa? Hadis ni hadis riwayat Imam Bukhari, hadis statusnya paling tinggi sekali. Qala Nabi, maka Nabi pun jawab, Nabi jawab pada sahabat, ini uridul jannah. Dia kata begini, semasa kita duduk semaya tadi, Allah buka hijab. Allah buka dinding. Selaput mata aku ni, ketika duduk semaya ni, aku nampak syurga. Itu yang belum ngomong tu. Aku nampak syurga. Oh ni dia kata ni, ini aramala tarawna. Aku nampak apa yang kamu tak nampak.
Inni uridul jannah. Aku tengok Allah buka hijab. Aku nampak syurga dan seluruh isi yang ada dalam syurga. Aku nampak syurga dan seluruh isi yang ada dalam syurga. Memang Allah buka. Ni nak kita tempat kita nak pergi ni. Adakah kita boleh masuk atau tak boleh masuk? Bergantung kepada amalan kita. Tuan-tuan tak akan menyesal. Percaya lah saya. Tuan-tuan ada mari semaya, dia luangkan masa, dia mencari ilmu. Allah tak akan sia-siakan apa yang tuan-tuan buat. Tuan-tuan belanja duit untuk agama Allah ni, Allah tak akan sia-sia. Percayalah saya. Allah tidak akan sia-sia. Setiap sedekah asing satu sen yang kita buat dalam Allah. Untuk tuan-tuan nak belajar ilmu ni, Allah tidak akan sia-sia. Saya satu sen yang kita masukkan untuk jalan Allah. Untuk mencari ilmu Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Summa arainaka dakaka. Inni uridu jannah. Aku tengok syurga dan segala isi dalam dia. Fatanawaltu. Aku nak ambil benda tu. Dalam syurga ni aku tengok Allahu Akbar. Tak boleh nak gambar lagu mana syurga ni indah tak indah. Kalau kita pernah pergi ke Perancis, kita tengok bangunan ni tempat waterfall, apa dan comel. Nak banding dengan syurga ni tuan-tuan, sebesar zarah pun tak banding. Kecantikan yang ada dalam syurga ni, tempat kita nak pergi. Tempat orang duduk idam-idam, apa kita duduk tertiar kelan. Dan ni pokok kita tuan-tuan, tengok saya, cuti sekolah pun, cuti kepeteraan. Bukan setakat mesin ni. Masjid Al-Qudus, daripada rumah 5 nes saja ada 3 sok. Maka ni melancong. Karabi, ngetipu ke Sierra ke Indonesia. Hak kerja tu belah lah. Dia galak lagi, tak apa lah. Mungkin dia kerja lagi, orang muda lagi. Hak beceng dia tu. Pasal baru dia pergi. Tuan-tuan, banyak lagi tempat kita nak pergi. Di Jordan boleh kita pergi. Kita tengok tempat peperangan Mu'tah. Di Mesir kita boleh pergi, saya dah roni. Kita tengok tempat Nabi Musa bermunajat. Banyak lagi. Di Mesir kita boleh pergi, kita tengok tempat makam Imam kita, Imam Syafi'i. Anak-anak Rasulullah. Jadi, bagi Karabi. Dari dunia lagi. Karabi. Di Aceh atau di Indonesia. Di Gane. Pergi sekali-sekali tapuk. Ini pergi sama-sama. Tak ada dua. Masa tu tengok lagi. Nak bergalak. Kita nak pergi tempat ni ke tuan-tuan. Tidak memerlukan duit. Kok kita nak pergi ni. Tak perlu duit. Nak pergi ni tempat boleh comel sekali. Syurga. Perlukan tenaga kita. Tak apalah. Pergilah. Tak ada masalah. Saya pun nak pergi juga. Ini patana waktu aku nak capai benda tu. Antara benda aku nak capai dalam syurga tu apa dia? Ungku dan Nabi kata. Antara benda aku nak dalam banyak-banyak dalam syurga ni, aku nak capai ni antaranya minha daripada benda dalam syurga ni apa banyak-banyak ni. Ungku dan aku nak capai buah anggur. Buah anggur. Ungku dan penjodoh bilangan dalam bahasa Arab ungku dia. Buah anggur. Nabi nak ambil buah anggur. Nabi beri contoh buah anggur so. Dalam banyak-banyak ni ada buah anggur. Buah anggur ni suhu lah, tuan-tuan. Kalau ada rumah dari rumah orang besar, rumah yang berhormat, tansi ke, tantun ke, ting ke, mesti ada buah anggur atas meja. Meja mati dia. Warna merah, warna putih setah, warna hijau, macam-macam. Mesti ada. Melambangkan hebat kekuasaan. Sebab tu Nabi buat contoh ungku. Buah anggur. Kalau rumah doktor, pergi rumah doktor tu ada pisau tu tak suruh mana. Ada buah moktel, dokong, sedap suruh. Kita tak suruh. Pergi tengok-tengok, dokong sejeluk. Tak suruh. Tapi kalau ada buah anggur, pergi rumah Tan Sri, Datuk Sri, Puan Sri, buah anggur atas meja. Dalam meja tu melambangkan kemewahan. Maka Nabi dicontoh ungku dan dalam syurga ni buah anggur. Dalam banyak ni aku nak tunjuk ke mana-mana. Saya kena ambil buah anggur. Walau akhaztuhu la'akaltum
minhu baqiyatun minad dunya. Atau kama qala rawa al-Imam Bukhari. Nabi ayat kepada sahabat, kalaulah pada ketika itu masa aku duduk semaya gerhana ni, kalaulah la akhaztuhu, kalau aku dapat ambil buah anggur ni, la akaltum, nescaya kamu dapat makan buah anggur ni, bukan setakat pokok mung, bahkan pokok siapa pada akhirat, siapa ke khimat, ma baqiyatu minad dunya, selagi ada dunia, selagi itulah buah anggur ni tak habis. Kalau aku ambil setakat, di putih setakat tu, berjuta-juta, berbilion manusia makan tak habis. Buah syurga. Itu ayatnya gambaran syurga. Kalau kita beli setakat, tuan-puan seri beli setakat, semeja tu, atas meja tu, makan-makan ambil tu, ambil. Tapi kalau aku ambil la akhaztuhu, setakat ni duduk, mau mati aku mati, para sahabat mati, lepas tu orang mati, lepas tu akhir, dunia khimat, tak habis lagi buah anggur. Ma baqiyatun minad dunya. Atau kama qala rawa al-Imam Bukhari, tinggi sekali darjah. Status yang tertinggi. Allah tuan-tuan. Allah. Nak apa lagi? Apa ni apa ni? Nak bubur sedap dah. Nasi ayam, nasi arak sedap dah. Tapi tak habis ni anggur ni. Apa pedangnya tak habis. Betul tuan-tuan. Kau Nabi Wayan. Tuan-tuan. Kita gula. Kita yakin pada Allah. Kita buat kerana Allah, kita makan gula. Buat gula anak-anak nikah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Bahagialah. Banyak orang mari. Kalau mari dengan sampai-sampai. Gula tu cukup. Tak cukup. Tak habis. Gula tu cukup-cukup. Kita panggil orang 500, tiba-tiba kita tengok dengan mari orang tu hampir 700-800. Tapi gula tu cukup-cukup. Yalah, tu dulu. Kalau itu boleh buat apatah lagi. Anggur dari syurga. Makanlah banyak mana tak habis. Nak ayatnya syurga. Faham ke tak? Tu semari masjid, semari buat baik. Tu yang tujuannya. Siap kita. Siap kamu sendiri buat mengajar. Saya ingat kepada tuan-tuan, ingat diri saya juga untuk buat baik. Dan Nabi nak buat neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata Nabi bersabda, ni hadis Bukhari juga ni. Kata Rasulullah, yu'ta jahannam yawma izin, laha sab'una alfin zimanun, ma'a kulli zimanin sab'una alfun malakun, yajra'unaha au kama qala rawah al-Imam Bukhari. Di padang mahsyar nanti tuan-tuan bangun daripada tuan-tuan bangun daripada kubur sekali lagi. Tuan-tuan bangun daripada kubur, daripada elah je bola, tanpa bersepatu, tanpa berkhotam. Tuan-tuan bangun daripada mahsyar, bukan setakat tua-tua, termasuklah jin, termasuklah syaitan, termasuklah iblis, termasuklah malaikat, termasuklah binatang-binatang yang ada atas dunia ni, akan kubur daripada mahsyar. Hak mana ya zaman Nabi ada, dinosaur ke apa dia semua tu. Tidak ada satu pun ketinggalan. Walaupun air hak kita sembelih, zaman kita, zaman tu kita sembelih, zaman tok ni kita sembelih, zaman tok nyuk kita sembelih, semua akan dibangkitkan oleh Allah. Tidak ada satu pun tersisa. Hak mana asal dia pernah bernyawa di atas muka bumi, pokok, ular, apa ni binatang ke manusia apa, akan dibangkitkan oleh Allah di pada masa. Tuan-tuan bayar banyak lama. Bayar. Manusia saja berbilion dah. Manusia dengan malaikat ni jauh dengan malaikat. Bertrilion, bukan setakat trilion, polion. Lepas trilion, polion lah. Duduk di pada mahsyar orang makhluk semua. Dia semua makhluk Allah. Asal bernyawa masih hidup atas dunia semua makhluk. Yuta dibawa kepada mereka neraka Jahannam. Ditarik oleh 87,000 tali. Alfus sab'una zimani. Ditarik oleh malaikat 7 dengan tali 70,000 tali dengan 70,000 malaikat. Tarik neraka Jahannam mari duduk depan-depan makhluk Allah. Tuan-tuan bayar bersama dengan neraka Jahannam. Cuma terbayar. Malaikat ni besar tuan-tuan. Malaikat ni besar. Malaikat Jibril ada 700 sayap.
Besar. Tuan-tuan bayar berlagu besar mana neraka. Ditarik bukan oleh seorang malaikat. 70,000 malaikat. Dengan 70,000 tali. Ditarik di depan Allah suruh tarik, mari tak depan. Dia tengok belakang. Ni aku nak ajar ke bobokmu. Kata Allah. Tajara'unaha. Diheret. Kata iman. Nah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Bunyi itu ini baca surah Al-Fajr. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Berjujur, beratur, berbaris para malaikat. Bertunggu kepada masa. Waji ayauma izin di jahannam. Yauma izin yatazakkarul insan. Wa anna lahu zikra. Dan ketika itu dibawa kepada mereka yakni neraka jahanam di tengah-tengah. Ketika itu manusia, apa tu dia kata? Yauma izin yatazakkarul insan. Dan ketika itu manusia baru teringat. Nak teringat baru nak buat baik. Baru teringat wa anna lahu zikra. Baru teringat ya Allah bila aku nak buat baik ya Allah. Takut. Tengok neraka jahanam. Ketika itu kita berbalah tuan-tuan, kita berbalah. Tengok neraka jahanam di luar laju. Digambarkan dalam Al-Quran tuan-tuan. Kita dengan manusia, kita kata kepada Iblis, ya Allah, Iblis lah yang menyesatkan aku. Iblis kata apa kata kat aku, dia bingung. Mau dia ikut aku tu tahu, mau ikut aku, apa mau ikut aku. Bingung, dia kata. Mau bingung, begitu pun kita balas, bingung, bingung. Maka Tuhan kata, qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Dia kata tak sedap balaslah. Mung iblis dengan iblis dengan mung serupa. La taqtasimu ladayya, jangan balas depan aku. Tuhan malu. Sesungguhnya dahulu aku telah beri amaran kepada kamu. Aku ada. Kekasih aku ada kepada bapakmu. Ya ayat dalam hadis wagon. Pun tak dengar. Bawa balas. Allah. Jangan dok balas depan aku. Ma yubaddilul qaul ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Keputusan aku tetap tak akan berubah. Kalau mu masuk neraka, mu akan masuk neraka jahanam. Tak akan berubah. Ma yubaddil, tak akan berubah. Sekali-kali tak akan berubah keputusan aku. Ma yubaddilul qaul ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Aku tidak akan buat zalim kepada hamba aku. Kalau mu buat jahat atas dunia, mu akan balas jahat. Mu buat baik, aku akan buat baik. Yauma naqulu li jahannam halim talaqti wa taqulu hal min mazid. Allah kata kepada Allah tanya saja Allah tanya penjaga neraka. Allah tanya kepada neraka, adakah kamu sudah penuh? Halim talaq. Adakah penuh dah? Halim talaqti. Adakah penuh dah neraka? Maka jawab neraka jahanam, wa taqulu hal min mazid. Dia kata, ya Allah, ada lagi ke? Lama lagi belum masuk. Lama lagi kok lama tu. Allah yang tidak kisah tuan-tuan. Nabi Muhammad dia tak kisah tuan-tuan nak dengar atau kasih dengar. Dia tidak ada kisah. Tuan-tuan nak jadi apa dia tidak rugi. Satu pun Allah tidak rugi. Nabi Muhammad tak akan rugi. Tuan-tuan pilih untuk masuk neraka, jangan rusing. Penuh lagi. Ada kosong banyak lagi. Kosongnya amat banyak lagi. Pilihlah. Nak pilih mana neraka? Pilih. Tapi nak pilih neraka ada durian tak ada lah. Tak ada. Ada anggur tak ada lah. Kalau ada hamim, cairan tembaga ada. Kosong. Neraka tu menyanyi. Lah ya Allah, tak ada masalah. Wa taqulu hal min mazid. Ada lagi kan tambah. Tambah. Beres. Tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Tuan-tuan, hak mana-mana telah meninggal dunia, tuan-tuan. Hak mana-mana di kalangan kita telah meninggal dunia. Ayah kita, nek kita, tok nek kita, rakyat kita, sayang kita, anak-anak kita telah meninggal dunia. Kaum kerabat kita semua ni, pokok ni, tuan-tuan. Dia nak minta dengan Allah nak balik atas dunia.
Semua pokok ni nak minta, nak balik kepada dengan Allah, nak balik atasnya. Tujuan untuk apa? Apa tujuan pokok ni nak mati? Kalau bini kita mati dah, dia nak minta dengan Allah, nak klik, nak ayat. Nak minta dengan Tuhan, nak balik buat apa? Kalau tu lelaki mati, nak balik buat apa? Satunya Nabi kata, tujuan antara besar yang mereka nak balik adalah nak khabarkan kepada anak-anak. Nak khabar, nak cerita kepada anak-anak, wahai, kalau tu lelaki dia mati dah, dia nak ayat kutuk dia, kutuk lelaki dia, abang. Betul lah. Betul. Kalau dalam Quran ayat mana betul. Surga mana ada sungguh. Azab kubur mana ada sungguh. Nikmat kubur mana ada sungguh ya abang. Percayalah abang, buatlah kebaikan abang. Lepas ni saya nak pergi mularah. Itu hari izin sebentar. Dia nak balik, nak royak supaya kita balik, nak royak anak-anak kita. Sebenarnya janji-janji Allah itu adalah. Apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar. Apa yang telah dinyatakan dalam hadis Rasulullah itu adalah benar. Nak klik tujuan matlamat, nak royak ke hak paling kita sayang atas dunia ni, supaya buat baik, supaya jangan jadi seperti ini. Sebab dia nampak. Sebab dia nampak pelakon dah. Duduk dalam kubur dia nampak pelakon dah. Masa nak mati dia nampak pelakon dah. Malaikat dia nampak. Azab kubur dia nampak. Nikmat kubur dia nampak. Malaikat Israfil dia nampak. Malaikat Israel dia nampak. Malaikat Maut dia nampak. Ridwan dia nampak. Malik dia nampak. Zabaniyah dia nampak. Semua dia nampak. Surga dia nampak. Neraka dia nampak. Maka dia nak klik, nak royak kepada anak beranak yang telah mati. Supaya buatlah baik. Bolehlah dengarlah. Tinggallah hak mana-mana keseluruhan ke dunia. La'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakurun bainakum. Semua itu adalah mainan itu. Kosonglah. Bolehlah tinggal. Kosonglah dunia. Nakli ayat. Yang keduanya Nabi ayat dia balik semata-mata dia nak sendiri nak bekalkan amalan dia. Supaya dia nak memperlekatkan diri dia supaya dia tidak dikenakan. Tapi saya ulang banyak kali tuan-tuan. Kita masa hidup nyawa ni, gunakanlah peluang kesempatan. Bukan tak boleh nak galak, boleh nak suka dia. Kita boleh jamu, boleh suka, tapi pada masa yang sama kita buat amal ibadah. Dalam masa yang sama kita bersukaria bila kita makan, pada masa yang sama hak kita buat makan tu kita boleh pahala kita juga. Di samping itu kita ruak dah pahala, kita dengar ngajar, kita semai dunia, banyak pahala kita boleh. Bukan kata galak tak ada masalah. Tapi ingat-ingat, berpada-pada. Ingat, kita dijadikan oleh wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah cipta kita ni adalah semata-mata untuk kita beribadat. Semoga kita sembah dia, ingat kepada dia. Sembah mana ingat dia. Ingat kena hati kesembahyang. Buat baik kau dia pun ingat Tuhan. Kena hati kesembahyang ingat Tuhan. Salah satu daripada ingat kepada Allah sembahyang. Banyaklah cara nak ingat kepada Allah. Maka na abdun fi auni abid maka na abdun fi auni akhi wallahu fi auni fi akhi. Maka Allah tengok dah. Selagi kita tolong manusia, selagi itu Allah tolong kita. Ni kita diberi masa umur 70, 60. Kita tak buat lagi amal kebajikan. Kita tidak memanfaatkan semasa mana kita hidup. Kita jangan peduli tuan-tuan. Jangan peduli tuan. Sebab di akhirat nanti tuan-tuan dalam kubur sekali lagi kita bangun pada masa. Tak ada orang boleh tolong kita. Tok lelaki tak boleh tolong bini. Bini tak boleh tolong tok lelaki. Mak tak boleh tolong pok. Mak tak boleh tolong anak. Anak tak boleh tolong mak. Wala taziru waziratun wizra. Masing-masing amal dia. Kita hanya tengok gitu ya. Nabi Saleh tak boleh tolong anak dia walaupun dia nabi. Nabi Nuh tak boleh tolong bini dia. Rabbi la tazar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Dia tak boleh tolong. Nabi Ibrahim tak boleh tolong pok dia. Allah tunjuk banyak contoh. Nabi Muhammad tak boleh tolong pok saudara dia. Apa ni tuk dia. Apa ni pok saudara dia, Abu Talib. Nabi tak boleh tolong. Nabi kekasih Allah tak boleh tolong. Apatah lagi kita. Kita nak tolong lelaki kita, jauh jenak. Lelaki kita nak tolong kita, dok jauh jenak.
Maka masa hidup atas dunia, saling-saling pakat-pakatlah sama-sama buat kebaikan. Kita kerja, bini kita kerja. Kita nak tunggu untuk lelaki kita sedekah. Kita tak sedekah, jangan. Kita kebeli kerja, kita tak cari untuk orang untuk kita sedekah. Untuk lelaki kita sedekah, dia cari untuk amalan dia, kita cari untuk amalan kita. Pada masa yang sama, duit itu dikumpul untuk buat apa anak-anak. Tapi jangan lupa kita mengharapkan untuk lelaki aku sedekah, aku sedekah. Jangan. Mu untuk mu, aku untuk aku. Kau untuk sedekah. Kita kumpul 2 hari sehari. Masuk dalam tabung rumah. Cukup seminggu kita dari tabung masjid untuk kebajikan. 2 yang, seminggu 14 yang. Payah kok. Nah, untuk bekalan kita, bukan untuk kepada dia. Okey lah. Jadi, pakak-pakak memuhasabah diri. Supaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Panjang lagi ni, sambung media minggu depan. Jadi setakat itu dulu. Kita supaya kita memuhasabah diri, supaya kita menjadi insan yang berguna. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa'anna syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hadina subul salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم